berikutan dengan pengumuman yang dibuat oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi pada bulan Mei dahulu yang membenarkan 5 kategori pelajar untuk masuk ke dalam kampus bagi meneruskan pengajian, iaitu yang pertama pelajar postgraduate yang penyelidikan, di mana mereka memerlukan untuk membuat penyelidikan dalam makmal, dalam bengkel, dalam studio dan sebagainya. Dan kategori kedua pelajar tahun akhir yang memerlukan makmal, studio, bengkel dan sebagainya untuk menyiapkan projek mereka. Yang ketiga pelajar tahun akhir yang mempunyai keperluan dari segi akses internet dan juga berkeperluan untuk mendapat tempat yang kondusif. Yang keempat kategori OKU yang memerlukan tempat yang sesuai untuk belajar. Dan yang akhir sekali pelajar baharu kategori asasi. Ini merupakan 5 kategori pertama yang telah diumumkan oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi untuk memasuki ke dalam kampus bagi meneruskan pengajian mereka. Baru-baru ini Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi iaitu Datuk Dr. Nur Aini Ahmad telah membuat pengumuman bahawa ada 4 lagi kategori tambahan yang dibenarkan masuk ke dalam kampus, iaitu yang pertama 30% pelajar daripada IPTS dibenarkan masuk. Yang kedua pelajar tahun 1, 2, 3 dan 4 yang memerlukan makmal, studio, kitchen, bengkel dan sebagainya untuk meneruskan pengajian. Yang ketiga pelajar tahun 1, 2, 3 dan 4 yang memerlukan akses internet dan juga mereka memerlukan tempat yang kondusif untuk belajar. Dan yang keempat adalah pelajar antarabangsa yang akan datang ke dalam kampus. UiTM telah bersedia untuk menerima mereka masuk ke dalam kampus bagi meneruskan pengajian mereka di sini. Jadi bila masuk ke dalam kampus ini, mereka perlu mengikuti SOP, iaitu bila sampai ke entrance, mereka perlu menunjukkan borang saring 19, menunjukkan bahawa mereka ini bebas daripada COVID-19. Dan bila sampai ke asrama masing-masing, mereka akan diambil suhu badan mereka, mereka kena pakai pelitup dan juga menggunakan cecair pembasmi kuman sebelum mereka dapat dibenarkan masuk ke dalam asrama masing-masing. Kemudian bila mereka nak pergi ke kuliah pula, mereka ada SOP tersendiri di setiap fakulti yang mereka pergi. Mereka perlu ikut. Contohnya, mereka kena pakai pelitup muka, pembasmi kuman, dan juga bila masuk ke dalam bilik kuliah, mereka kena social distancing, iaitu dalam bilik kuliah itu jika boleh memuatkan 60 orang, hanya 30 orang sahaja dibenarkan untuk masuk ke dalam bilik. Yang selebihnya mungkin berada di asrama, tapi pengajian akan diteruskan macam biasa. Bagi pelajar-pelajar yang berada dalam bilik kuliah, mereka akan menghadapi face to face, dan bagi pelajar yang tidak peluang untuk hadir ke bilik kuliah, mereka akan berada di asrama untuk terus mengikuti program secara dalam talian. Dan kemudian mungkin besok atau minggu depan dia akan bertukar pula kumpulan ini, di mana kumpulan yang face to face ini akan berada di asrama mengikuti secara dalam talian, dan pelajar yang dalam talian sebelumnya akan masuk ke dalam bilik kuliah untuk face to face pula. Kesemua SOP ini kita perlu ikut untuk memenuhi kehendak Kementerian Pengajian Tinggi dan juga MKN, di mana daripada sekarang sampailah pengambilan sepenuhnya dalam bulan Oktober nanti, di mana semua pelajar baharu, pelajar penerapan dan pelajar lama akan masuk ke dalam kampus. Pelajar Harapan Sarawak memang UiTM sedar bahawa sekarang ini tambang sangat tinggi untuk kembali ke kampus. Pihak Kementerian Pengajian Tinggi telah berbincang dengan pihak MAS, di mana mereka memberi 20% pengurangan tiket untuk kembali ke dalam kampus. Akan tetapi pihak UiTM akan berbincang juga dengan MAS, di mana kita akan cuba mendapatkan lebih banyak lagi pengurangan daripada pihak MAS. Kita kalau boleh memang kita nak bagi 100% penempatan kepada mereka dalam college. Akan tetapi kita juga punya kekangan dari segi tempat tinggal. Walau bagaimanapun, kita akan berusaha, terutamanya pelajar-pelajar daripada NR yang mungkin tidak dapat rumah masing-masing disebabkan mereka perlu mengosongkan rumah. Kita akan berbincang dengan pihak tuan rumah, pihak JPNR, pihak pengetua NR untuk membantu mereka bagi mengatasi masalah mereka yang kemungkinan tidak dapat rumah itu setelah mereka kembali. Jadi saya harap pelajar-pelajar dapat menghubung dengan pihak NR atau pihak ICP untuk membantu mereka dalam menangani masalah ini. Jadi saya bagi pihak UiTM mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Kementerian Pengajian Tinggi, pihak MKN yang telah membenarkan pelajar-pelajar UiTM untuk masuk ke dalam kampus bagi meneruskan pengajian mereka. Dan untuk pelajar-pelajar semua, saya ucapkan selamat kembali ke kampus dan meneruskan pengajian masing-masing mengikut fasa yang telah kita tetapkan nanti.